Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis sihhati wal 'afiyah wa man 'alaina bisyifaa'i allati la tuqaddaru bi thaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Surah Al-Anbiya ayat 83. Maksudnya, dan Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan engkaulah yang maha penyayang di antara para penyayang. Para tetamu Allah yang dimuliakan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjunjung segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita dilimpahi keberkatan ilahi di dunia dan di akhirat. Bersempena hari kanser sedunia, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk penyakit kanser. Kanser atau marah ialah penyakit berat yang sukar dirawat dan biasanya membawa maut. Kanser kini menjadi punca kematian kedua tertinggi di dunia, mencatatkan sekitar 10 juta orang meninggal dunia kerana mengidap kanser dalam tahun 2020. Di Malaysia sahaja, rekod menunjukkan 33% pesakit di hospital swasta dan hampir 12% pesakit di hospital kerajaan meninggal dunia kerana kanser. Dalam tahun 2020 sahaja, seramai 49,000 orang pesakit kanser yang baru dikenal pasti di negara kita. Kesatuan Kawalan Kanser Antarabangsa menetapkan 4 Februari sebagai Hari Kanser Sedunia yang disambut bertujuan memberi kesedaran kepada orang ramai untuk mengambil bahagian dalam usaha-usaha mencegah dan mengawal penyakit kanser. Kementerian Kesihatan Malaysia mengenal pasti 3 jenis kanser yang paling banyak berlaku di Malaysia, iaitu kanser payudara, kanser usus besar dan kanser paru-paru. 5 jenis kanser yang dihidapi oleh penyakit lelaki ialah kanser usus besar sebanyak 17%, paru-paru 15%, prostat 8%, kanser darah atau limfoma 7%, dan kanser di sekitar kawasan leher dan kepala atau nasofaring 7%. Manakala jenis-jenis kanser yang dihadapi oleh pesakit wanita ialah kanser payudara 34%, usus besar 11%, kanser pankreas rahim 6%, kanser ovari dan paru-paru 6%. Perangkaan ini menunjukkan kanser usus besar merupakan kanser tertinggi yang dialami pesakit lelaki, manakala kanser payudara merupakan kanser tertinggi yang dialami oleh pesakit wanita. Organisasi Kesihatan Dunia menyenaraikan punca-punca yang mencetuskan perkembangan sel kanser dalam tubuh manusia. Antaranya ialah pengambilan makanan yang tidak sihat, seperti makanan yang mengandung bahan kimia yang tinggi, daging merah dan daging proses. Apatah lagi jika bahan-bahan makanan tersebut didedahkan kepada anak-anak pada usia yang terlalu muda. Kandungan daging merah yang dimasak dengan suhu tinggi boleh mengakibatkan kanser prostat. Meskipun makanan-makanan sebegini sedap pada tekak, akan tetapi tanpa disedari, makanan-makanan tersebut membawa risiko yang besar dan membahayakan kesihatan. Sidang Jumaat yang dimuliakan, Islam sangat menitik berat soal kesihatan. Malah menjaga kesihatan adalah satu fardu. Tubuh badan yang sihat merupakan nikmat yang wajib disyukuri. Salah satu bentuk mensyukuri nikmat tersebut ialah dengan menjaga kesihatan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menjelaskan bahawa nikmat sihat perlu digunakan sebaiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesihatan yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita perlu digunakan dengan sebaik mungkin kerana ianya bersifat sementara, bertepatan dengan peringatan baginda sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ni'matani maghbunun fihi
kelima, katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Maksudnya, dua nikmat yang manusia sering tertipu dengannya ialah kesihatan dan masa lapang. Riwayat Al-Bukhari. Baginda sallallahu alaihi wasallam sangat mengutamakan menjaga kesihatan. Gaya hidup sihat baginda sallallahu alaihi wasallam bermula dengan amalan mengambil makanan berkhasiat seperti susu, cuka, madu, gandum, tamar dan buah-buahan. Baginda juga tidak mengambil makanan secara berlebihan, di samping menjauhi makanan-makanan yang makruh. Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selaras dengan peringatan yang terkandung dalam ayat 24 surah Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maksudnya, maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Tetamu Allah yang dimuliakan, penyakit kanser agak sukar dikesan pada peringkat awal. Lazimnya, pesakit mula merasa tidak selesa apabila sel-sel kanser telah merebak luas. Ketika dapat dikesan, pesakit pada umumnya telah berada pada tahap 3 atau tahap 4, tahap yang merumitkan untuk rawatan. Sesungguh pun begitu, terdapat tanda-tanda berlakunya pertumbuhan sel kanser yang perlu diberikan perhatian agar rawatan awal dapat segera dilakukan. Antara tanda-tanda tersebut ialah yang pertama, kehilangan berat badan secara mendadak. Yang kedua, pendarahan luar biasa ketika batuk atau semasa membuang air. Yang ketiga, ulcer yang tidak sembuh atau pinjol dan tumpuk-tumpuk putih dan merah pada permukaan mulut. Yang keempat, sakit atau ketidakselesaan yang berterusan di perut, sembelit dan kurang lawas membuang air besar. Yang kelima, demam atau rasa letih dan lesu yang luar biasa. Keenam, hilang selera makan. Tanda-tanda tersebut hendaklah dijadikan launching amalan untuk kita segera mendapatkan nasihat doktor. Tindakan awal yang diambil akan dapat membantu doktor memberikan rawatan segera agar penyakit dapat dibendung daripada mereka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.